Biasa orang cerita bab mantap je X50 ni. Tapi dalam video ni saya nak cerita kelebihan dan kekurangan dia. Inilah realiti, tak semua benda ada kelebihan, mesti ada kurang dia. Tapi kita tengok dulu bab mantap dia apa. Panel meter digital LCD. Sebab apa saya kata benda ni bab mantap dia? Walaupun meter digital LCD ni bukanlah yang pertama dalam Proton pakai, sebab X70 dah pakai dulu. Tapi dari segi tema dia, dari segi nampak canggih dia, nampak orang kata moden dia tu, X50 lebih daripada X70 lah. Dan daripada tu dia ada 3 tema pilihan yang menarik jugalah bagi saya. Sekarang ni adalah dalam mode normal, kita boleh tukar kepada eco. Dia nampak warna biru sikit, dan kalau nak nampak sporty dia ada mode sport. Yang ni saya suka. Dia ada rev counter tu dengan digital punya speedometer tu, digital punya digit tu. Dan daripada ni juga anda boleh cek tekanan angin tayar. Keempat tayar ni dia ada fungsi tire pressure monitoring system. Selain daripada tu macam-macam feature lah, macam-macam fungsi. Kita boleh tekan saja kat sini, kita boleh check average fuel consumption, semua benda. Jadi menarik bab ni. Dan satu lagi adalah dia punya corong pendingin hawa ni memang special, direka khas untuk pasaran Malaysia saja. Sebabnya dekat global sana, model Geely Binware ke Geely Courier ke, tak ada corong pendingin hawa ni. Jadi kat sini kita nampak effort jurulatur Proton diletakkan juga corong pendingin hawa. Dia macam blower lah. Kita tak boleh nak kawal suhu, cuma kita dapat dia punya angin dia tu sama macam kawal dekat depan, suhu sejuk mana. Kat sini special dia, sebab dia orang kata jurulatur Proton ni dia macam dia memahami kehendak orang Malaysia macam mana dengan suhu kita yang panas dan lembap panjang tahun. Jadi ambil kau corong pendingin hawa. Minta maaf lah hujan sikit, tapi nampak lawa lagi. Okey, yang satu lagi adalah dia punya ni. Nampak kan ada kamera, ada radar kat depan kat sana. Dia panggil level 2 semi autonomous driving. Yang ni X50 ni dia lebih canggih daripada abang dia X70. Sebab kalau X70 dia cuma ada fungsi salah satu dia ada adaptive cruise control. Tapi yang X50 ni dia intelligent cruise control. Dia cerdik sikit lagi. Yang mana dia boleh track lane jalan tu, ataupun dia boleh track objek kat depan. Tak kisahlah kereta ke, motor ke, rider basikal ke, ataupun pedestrian. Dan kalau kereta kat depan slow down, dia akan slowkan juga sehingga ke tahap brake, sehingga ke tahap kereta tu berhenti. Dia pun berhenti. Jadi bila kereta tu ke depan balik, bergerak balik, dia pun turut bergerak dalam kelajuan yang kita tetapkan. Selain daripada tu, dia boleh kawal lane. Daripada terkeluar dia bagi alert. Jadi kita tak perlu kawal sepenuhnya. Ada bantuan level 2 semi autonomous driving ni. Janganlah kita lepas terus, tak boleh. Tu bahaya. Okay? Dia punya reka bentuk luar dia memang smart. Tak nafilah. Bukan saya nak puji ke apa, walaupun model ni adalah model rebadge sahaja daripada Geely Binware ataupun Geely Courier, tapi rakyat Malaysia kira bernasib baik sebab Proton bawa masuk juga X50 ni. Bukan setakat X70 lah. Jadi walaupun dia rebadge, tapi adalah hasil kerja orang kata jurulatur tempatan juga. Contohnya seperti grill ni. Grill ni tak sama macam Geely punya. Kalau yang ni dipanggil sebagai bentuk dia grill infinite width. Dan sekali dengan ni, kalau anda nampak macam ada garisan macam bentuk busur panah ni yang berwarna merah ni, yang ni memang elemen-elemen yang Proton buat sendiri, bukan daripada ciplak daripada Geely. Dan selain daripada tu, dia punya reka bentuk memang nampak agresif lah, tak nampak macam bosan. Kalau kita tengok side dia penuh dengan lekuk-lekuk. Tak adalah kalau setengah kereta kan, kalau kereta yang kereta-kereta bajet ni nampak kosong dia tepi dia, tak ada lekuk agresif. Dan lekuk-lekuk tu pun bukannya orang kata sekadar untuk nampak estetik saja, bukan nak bagi lawa saja. Dia turut bagi kesan kepada aerodinamik kereta ni. Bukan setakat reka bentuk luar dia smart, tapi bahagian dalam dia pun smart. Apa kata saya kata smart? Dia punya reka bentuk memang nampak sangat fresh, nampak canggih. Nampaklah ke arah European car tu. Tak adalah nampak macam bosan je kan. Dan kalau tengok dia punya papan pemuka, dia ada main 2 tona warna. Kat atas warna merah jambu ni, dengan bawah ni bahagian yang hard plastik ni warna hitam lah. Yang atas dia soft touch. Dia bagi soft touch. Bukan mudah nak bagi soft touch. Harga kereta bawah 1,000. Dan dekat tengah dia ni macam ada kemasan panel macam finishing aluminium brush gitu. Contoh macam tu lah. Selain daripada tu, saya bagi contoh yang menariknya. Ni dia punya roof lining pun warna hitam, tapi model flagship lah. Dia punya reka bentuk memang, saya bukan nak puji, tapi memang nampak lawa. Bila dah mata nampak lawa, takkan nak kata tak lawa kan. Tapi dari segi material tu belum pastilah, dari segi ketahanan dia sejauh mana dia boleh tahan berbanding dengan kereta-kereta yang lebih mewah tu, kualiti dia tu. Tapi kita harap boleh bertahan lama lah dari segi durability dan reliability komponen-komponen ni. Bab lemau dia, yang pertama adalah
adalah dia punya sistem GKUI 19. Dia punya interface ni, interface dia lawa, tak ada masalah pun, resolusi pun cantik. Tapi ada satu part tu saja yang lemau sikit, adalah dia tak ada connection Android Auto ataupun Apple CarPlay. Tapi dia digantikan dengan fungsi mirroring. Jadi kita boleh mirroring lah dengan telefon kita, tak kisahlah Android ke Apple ke. Tapi benda ni orang kata nampaklah kelemahan kat sini. Harga kereta 100,000 kalau model flagship ni, tapi masih tak dapat sambungan Apple CarPlay dengan Android Auto. Tapi benda tu cebisan-cebisan masalah sajalah, bukanlah satu benda yang penting ataupun diperlukan sangat. Tapi bagi saya nampaklah lemau dekat situ. Dan satu lagi, itu dia punya sistem interface. Yang satu lagi adalah dia punya ni, dia kamera 360 darjah. Kalau daripada bird's eye view mungkin nampak boleh tahan lah, tak nampak jelas mana. Tapi kalau yang ni kat depan, kamera depan ni, nampak benar dia punya 3GP tu. Saya bagi contoh saja, bukan nak samakan, contoh saja. Dia punya resolusi agak rendah lah. Kalau kita tengok YouTube ni, mungkin kita buat pilihan resolusi 144 ataupun 240, tak silap saya. Agak rendah lah. Mungkin dia orang boleh upgrade pada model facelift nanti ke, lagi baik kan. Cermin sisi kanan dia ni untuk bahagian pemandu tak ada masalah, kiri kanan sama saiz je. Tapi apa yang masalahnya adalah pandangan dia punya angle tu tak berapa nak luas. Walaupun saya dah laraskan yang paling kanan sekali, tapi saya rasa dia punya view tu masih lagi ke dalam. Dia berbeza dengan kiri. Kiri memang nampak luas. Sebab apa? Kereta ni asalnya untuk model global, Geely Binway ataupun Geely Courier, dia adalah left hand drive. Jadi bila masuk ke pasaran Malaysia, dia convert kepada right hand drive. Jadi bila convert ni, mungkin jurutera Proton dia terlepas pandang sikit lah. Dia tak laraskan sepenuhnya ataupun dia tak alter bahagian view cermin sisi kanan ni. Walaupun benda ni kecil je, tapi dia memberi efek sebenarnya, memberi kesan dari segi pemanduan dan dari segi ciri keselamatan lah bab khususnya. Mungkin lepas ni Proton akan kemas kini, dia akan panggil balik ke, adjust balik ke, ataupun pada model-model facelift akan datang perbaiki masalah ni. Tapi janganlah tinggal model-model owner-owner yang model pre-facelift ni. Baiki lah sekali benda ni. Tak ada dengar sebab tak bergerak. Tapi kalau kita bawah 80 km okey lagi. Tapi kalau atas 100 km ke 120 km akan ada bunyi angin yang masuk. Tak tahu bunyi siulan ke bunyi macam mana. Dia akan ada bunyi yang masuk dekat area A-pillar ni. Benda ni memang jadi masalah. Dan saya ada baca lah, ramai juga owner-owner X50 yang suarakan masalah ni. Dan dia orang dah komplain kepada Proton. Cuma kita menunggu Proton lah bila nak selesaikan masalah ni. Bunyi ni macam mengganggu. Yang lain semua okey, tapi bahagian A-pillar ni macam ada bunyi-bunyi halus yang bocor masuk bila kelajuan melebihi 100 km per jam. Proton, selesaikan dulu. Dia punya ruang boot ni agak kecil bagi kelas dia. Kelas dia adalah SUV kelas segmen B. Dia punya ruang kapasitinya hanyalah 330 liter. Bukanlah orang kata kecil sangat, tapi dengan pesaing-pesaing dia, contohnya macam Mazda CX-3 ke ataupun Honda HR-V ke. Honda HR-V 430 lebih. Kalau CX-3 350 liter. Dan yang terbaru adalah Pro 2 Ativa. Yang tu boleh dapat sehingga 369 liter. Itu bab lemau dia. Tapi ada juga dalam lemau itu ada kelebihan dia. Dia punya ni, bumper dia ni rendah. Jadi senang kita nak load barang yang macam terlalu berat, tak perlu kita nak angkat sangat. Dan satu lagi adalah dia punya bukaan dia memang squarish lah, agak squarish. Jadi senang, jadi kita nampak lega. Kalau anda tengok contoh yang lain adalah Proton Iris, dia punya bentuk tu macam terlalu berlekuk, jadi merugikan space untuk masuk ingress ataupun egress barang. Cuma itulah saya kata 330 liter sahaja. Jadi apa anda rasa model Proton X50 ni? Yelah, tak semua benda baik, tapi tak semua benda buruk. Yang penting jangan taksub. Kalau tiba jangan taksub, X50 pun jangan taksub. Suka cakap suka, tak suka biarkanlah. Okey. Tapi secara keseluruhan package yang ditawarkan pada X50 ni bagi saya cukup baiklah, dengan harga yang 103,000. Cukup baik. Macam-macam benda siap dapat dengan level 2 semi autonomous driving. Apa anda rasa? Komen kat bawah. Kalau ada lagi kelemahan-kelemahan ke kelebihan ke, komen je kat bawah saja. Kita boleh bincang orang kata. Jadi saya nak berterima kasih kepada Proton Ramako Paramidin Cawangan Kuala Terengganu ni kerana bagi kerjasama lah untuk saya review model X50 yang dah pun dilancarkan 7 bulan lepas. Baru saya nak review. Tapi apa salahnya saya nak review untuk diri saya dan untuk penonton-penonton saya semua. Itu saja. Jumpa lagi. Terima kasih ya tengok sampai habis. Beres.